Kita tahu tentang infection, sebenarnya akan attack ketiga-tiga lah. Telinga, hidung dan tekak kan. Biasanya kalau orang yang kena infection ni, kebanyakannya akan penat, dia mengantuk sebab bila infection, kita akan sesama. Tersumbat hidung. So, dia susah nak tidur. Jadi, gangguan waktu tidur, kita akan mula berdengkur, sakit kepala, kita berat kepala, migraine. Suara, macam suara kita kan akan berubah. Asyik sengau lah. Dia macam kita punya hidung kan macam tersumbat. So, infection tu akan mengakibatkan beberapa perkara lah. Dan benda ni sebenarnya sangat memberi kesan untuk life lah. Macam kalau kanak-kanak, dia akan ganggu dekat sekolah. Kalau pekerja pun dia akan rasa tak larat kan. Warga emas pun dia akan penat lah, dah umur kan makin lanjut kan. So, infection tu memang sangat mengganggu hidup seseorang. Sebenarnya dulu masa kita sekolah, biasanya bila kita tak sihat, kita tak risau pun, betul tak? Kita makan ubat, kita pergi klinik je, ambil ubat ataupun tak pergi pun, tunggu sesama tu sihat sendiri. Ataupun kalau kita kena resdung kan, asyik bersin setiap pagi, kita buat macam biasa. Biasalah tu kan, sesama resdung. So, sebenarnya benda ni perlu sangat-sangat dirisaukan. Terutamanya bila ada signal yang lebih teruk lah. Contohnya dah keluar macam infection dekat telinga. Sebab biasanya dia berkaitan kan. Macam kalau kita ada anak yang kecil lagi ataupun dah sekolah, bila dia asyik kena infection, sama ada telinga tekak ataupun hidung, kemungkinan akan ada discharge something lah daripada telinga ataupun hidung. Berbau kan. So benda tu sebenarnya tak normal dah. Kita kena bimbang dah lah. Perkara ni akan membawa kepada benda yang lagi besar. Dia penyakit dia, nama dia kolestitoma. And kolestitoma ni sebenarnya sekarang ni dalam tempoh beberapa tahun yang kebelakangan ni dah kerap lah. Maksudnya dah makin bertambah pesakit kolestitoma ni. Signal dia bila kita ada simptom infection, simptom discharge something yang berbau, dan benda tu berlarutan ataupun asyik berulang, so kita kena check betul-betul dengan pakar lah. Macam saya, masa saya kena infection yang asyik berulang tu, rasanya dalam tahun 2016, 17 macam tu lah. Dia berulang-berulang. Bila kita pergi hospital, dah pergi dekat pakar sebenarnya. Pergi dekat pakar, dah check guna teleskop kan. Masuk kat telinga, check kat hidung, polip segala tu. Tapi tak dapat detect. Just tahu macam infection je lah. And then doktor akan bagi ubat untuk antibody lah. Macam antibiotik kan. Supaya benda tu berhenti. Sebenarnya dah berhenti. Tapi 2 minggu kemudian datang balik. Datang lagi kan. Jadi apa yang kita kena buat adalah suggest dekat doktor, boleh tak saya nak upgrade lagi lah kita punya rawatan. Mungkin buat CT scan ataupun sebagainya kan. Doktor cadangkan saya buat CT scan lah. So, bila buat CT scan, sebenarnya tak nampak juga. So, apa yang doktor cadangkan adalah CT scan yang lebih-lebih lagi. Sebab telinga kita ni ada 3 bahagian. Ada telinga luar, telinga tengah dengan telinga dalam. So, CT scan tu sebenarnya untuk telinga luar. Telinga tengah dengan telinga dalam tak boleh nak dibuat dengan CT scan biasa. Dia kena buat dengan CT scan kontras. Macam mana nak buat CT scan kontras ni sebenarnya guna mesin yang berbeza lah. Dia kena ada masukkan ubat, kena inject lah. Masa tu lah dia buat kontras tu. Tak tahulah apa jadi kat dalam badan kita, tapi untuk kontras lah, untuk nampak kat dalam telinga tengah. Bila buat CT scan kontras, barulah boleh nampak kolestitoma ni. Baru boleh nampak, sebenarnya ada something di telinga tengah. Telinga tengah lah yang tak nampak tu. Okay, penyakit kolestitoma ni sebenarnya adalah penyakit yang datang akibat daripada infection yang non-stop lah. Datang, pergi kan. So, bila dia datang dan pergi, dia akan meninggalkan sel-sel kulit mati ataupun sel-sel infection yang lama. So, benda tu lah yang akan mula berkumpul. Dan perkumpulan sel-sel kulit mati tu lah yang akan membuatkan terbentuknya bentuk-bentuk dalam kita punya telinga. Dia disebabkan oleh sel kulit mati dalam badan kita sendirilah. Disebabkan infection. Jadi, kolestitoma adalah sel kulit mati yang
asyik berkumpul lah. Dan benda ni sebenarnya bahaya sebab dia boleh meliputi atau menyaluti tulang-tulang di muka. Tulang-tulang di muka ni sebenarnya ada kaitan dengan saraf kan, ada kaitan dengan otak. So, bila tulang ni diselaputi dan kuman tu ada dan dia makan tulang tu, bahayalah. Kita boleh hilang ingatan, kita boleh ada strok muka, banyaklah. Banyak perkara lah. So, bahaya sangat kolesterol ni sebenarnya. Secara jujurnya, apa yang doktor cerita dekat saya, kolesterol ni rawatan dia hanyalah operation. Sebab dia dah terbentuk dah. Dia dah ada dekat dalam telinga kita. Jadi, macam-macam mana pun memang kena buang sebab kalau tak dia akan mengganggu jugalah. Dia macam benda asing kan. Dia tak boleh ada dekat bahagian yang tak perlu ada. So, bila dia ada, dia boleh membawa pada infection lagi lah. Sebab tu discharge dalam telinga kita tak berhenti. Asyik ada infection kan. So, bila dah dibuang, kita kena kawal pemakanan kita dan kena ambil suplemen yang tinggi antioksidan dan supaya kita tak kena infection lagi. Macam resdung kan, kita kena kontrol supaya resdung tu dah tak ada. Ataupun sinus, supaya benda tu tak membawa kepada sesema, sakit tekak balik ataupun tonsil ke kan. Kita kena kawal supaya benda tu tak datang. Jadi kolesterol tu akan tak terbentuk dah lah. Jadi infection kena dikawal dengan pemakanan suplemen yang betul lah. Yang organik, yang selamat dan berkesan lah. Okey, sama juga macam kanak-kanak, macam daripada dia sekolah rendah, sekolah menengah kan. Supaya infection tu tak berlaku dengan lama lah. Jadi bila dia kena infection ataupun keradangan, resdung atau segala tu, bila kita bagi suplemen yang betul, dia akan cepat sihat. So, tak adalah terbentuknya sel kulit mati ataupun kolesterol tu. Secara kesimpulannya, untuk mencegah kolesterol ni daripada dia terbentuk, kita kena buat beberapa perkara lah kan. Pertama, kita elakkan keradangan lah. Kalau ada resdung ke, ada sinus, polyps ataupun ada tonsil ke, kita kena settlekan. Sama ada dengan pemakanan yang sihat, suplemen ataupun exercise. Yang kedua, kita kena upkan antibody kita, antibody badan kita sendiri dengan memakan makanan yang meningkatkan itu punya antibody badan ataupun ambil suplemen yang berasaskan yang macam vitamin C kan, macam ferron supaya antibody kita terbentuk dengan sendiri dan baik. Semula jadilah ada dalam badan kita kan. Sebab antibody badan manusia ni bila dia dah berumur dia akan mula drop lah sebab dia mengikut umur kan. Makin tinggi umur, makin drop lah antibody kita. Jadi kita kena ambil vitamin C supaya antibody kita lebih tinggi. So itu je daripada saya untuk bercerita berkaitan dengan kolesterol. Jadi kalau siapa-siapa yang nak tahu apa lagi rawatan ataupun kat mana rawat, macam mana nak upgrade kesihatan ni, suplemen apa, so boleh contact saya InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.